Hello, shalom dan selamat sejahtera kepada semua pendengar bicara sabda sekalian. Nama saya Fabian William Story. Sebelum saya berkongsi tentang topik kita pada hari ini, kesusahan satu keperluan, izinkan saya perkenalkan diri sendiri dulu. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Seperti yang sedia maklum, nama penuh saya adalah Fabian William Story. Saya berasal dari Sarawak dan sekarang menetap di Miri. Saya sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata, di mana yang seorang berusia 8 tahun dan seorang lagi berusia 2 tahun. Dan saya mempunyai, sebelum pekerjaan saya sekarang, saya pernah bekerja dengan satu organisasi kebajikan di mana fokus mereka adalah kepada keluarga dan juga belia. Dan saya telah bersama dengan mereka selama lebih kurang 6 tahun, lebih kurang 6 tahun begitu. Dan badan organisasi ini adalah berada di Semenanjung, Malaysia. Dan saya juga mempunyai pengalaman melakukan aktiviti belia di sekolah-sekolah juvana di Malaysia ini, Dan saya sudah pergi ke banyak sekolah juvana yang terdapat di Malaysia, dan saya sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk berada dan untuk melakukan aktiviti di sekolah juvana ini, Selain itu juga saya adalah sangat passionate dengan aktiviti kemasyarakatan, kerana saya tahu tujuan saya adalah sebagai destiny helper untuk orang di sekeliling saya. Saya ingin mengambil peluang ini untuk memperkenalkan satu usaha yang dilakukan oleh beberapa rakan saya di Miri ini, yang saya rasa usaha ini sangat-sangat sangat-sangat menarik dan sama juga seperti saya punya passion, di mana tujuan usaha ini adalah untuk membantu remaja-remaja, anak-anak untuk kembali ke sekolah. Organisasi mereka ini dikenali sebagai Uplift Project. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan tentang aktiviti mereka di Facebook mereka, iaitu Uplift Project, ataupun di IG sama juga Uplift Project. Jadi sila layari dan like supaya anda tahu aktiviti yang akan mereka jalani. Para pendengar sekalian, topik yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan perspektif ataupun realiti keluarga kita, atau realiti keluarga Kristian pada hari ini, di mana dalam menangani isu belia, kerana kita dengan belia ini kita mempunyai satu jurang, jurang generasi, ditambahkan lagi ada jurang digital dengan belia ini, maka jurang itu semakin besar dan semakin besar. Tetapi hari ini apa yang saya ingin kongsikan adalah berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya semasa saya bekerja bersama dengan mereka, semasa saya berurusan dengan belia, dan inilah pengalaman yang akan saya kongsikan bersama dengan pendengar sekalian. Saya yakin setiap kita, ibu bapa terutamanya, kita mempunyai kerisauan. Seperti saya sendiri, saya sangat risau. Saya sangat risau tentang bagaimana anak-anak saya 5 tahun akan datang, atau 10 tahun akan datang. Adakah mereka masih mendengar nasihat saya? Anak saya yang paling tua adalah 8 tahun. Kalau 10 tahun lagi, 18 tahun. Adakah dia masih sama lagi seperti sekarang? Adakah dia masih mendengar nasihat saya? Dan paling penting, adakah mereka masih teguh dalam pegangan iman mereka? Bagi saya itu merupakan satu kerisauan, kerana 2 tahun kita bertarung dalam pandemik. 2 tahun juga kami jarang ke gereja, kerana kita tahu SOP dan sebagainya lah. Itu juga merisaukan saya. Memang saya expose mereka kepada online service dan sebagainya. Namun begitu, kita tahu anak-anak kita, mereka attention span mereka itu sangat kecil. Mereka boleh tiba-tiba
tengok Sunday School dan tiba-tiba boleh tengok Upin Ipin. Jadi itu merupakan kerisauan kepada saya, especially tentang pegangan iman mereka 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kenapa saya mau berkongsi tentang kepayahan atau kesusahan ini? Ini adalah kerana kita sudah melihat generasi kita pada hari ini. Saya tidak tahu sama ada pendengar perasan atau tidak. Generasi kita hari ini semakin hari semakin jauh daripada pegangan iman mereka. Malah ada yang sudah meninggalkan iman percaya mereka. Selain itu juga kita melihat keruntuhan moral di kalangan generasi baru kita. Itu sangat merisaukan. Ya, kerana apa yang saya maksud keruntuhan moral ini adalah apa yang tidak boleh menjadi boleh sekarang. Apa yang kita katakan tidak boleh dahulu, sekarang menjadi boleh. Itu sangat bertentangan dengan apa yang ibu bapa kita sendiri ajar dahulu. Tetapi inilah dunia sekarang. Ini bukan saja daripada pengaruh rakan sebaya mereka, tetapi pengaruh keadaan sekeliling mereka juga memain peranan. Mereka juga expose kepada social media, mereka juga expose kepada internet, dan ini saya boleh katakan sangat merisaukan kerana internet adalah dunia tanpa batasan, dunia tanpa pintu, dunia yang kita sendiri tidak dapat kontrol. Ya, salah satu mesej yang kami sampaikan di sekolah semasa saya melakukan ceramah kesejahteraan cyber ini adalah bagaimana kita mengambil advantage ya tentang social media ini, di mana kita jangan melihat kepada kejahatan social media atau internet ini, tetapi kita ambil sudut positif di mana kita gunakan internet ini sebagai tools, ya. Bukan internet itu yang mengawal kita, tetapi kita yang mengawal internet itu. Itu merupakan satu mesej yang kami sampaikan kepada anak-anak dahulu, ya, semasa saya bekerja di organisasi tersebut. Kita juga boleh gunakan internet ini dan social media ini untuk menyebarkan mesej pengharapan, ya. Dari pengalaman saya bersama belia dulu di sekolah-sekolah Jubana, di sekolah-sekolah, saya sering tanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan perkara yang mereka tahu sudah salah, tetapi mereka tetap lakukan. Ada satu jawapan yang mereka beri kepada saya yang amatlah mengejutkan, di mana mereka berkata begini, kalau saya tidak buat begitu, saya tidak akan dapat jumpa bapa saya. Kalau saya tidak buat begini, ibu saya tidak akan tidak akan bercakap dengan saya. Aduh, bila saya mendengar itu kan sangat kesian. Anak-anak ini mencari kesempatan untuk bertemu dengan ibu bapa dengan cara mereka dimarahi. Wow, begitu sedihnya generasi kita, begitu sedihnya apa yang mereka alami. Dan ini bukan saja berlaku dengan orang luar, ya, tetapi berlaku juga dalam keluarga orang percaya, ya, keluarga orang percaya. Dan kita melihat sekarang institusi keluarga orang percaya pun semakin hari semakin retak, ya. Ini sangat menyedihkan bagi saya. Ada juga saya pernah berjumpa dengan seorang ini, dia berkatakan, saya berpisah sementara dengan isteri saya kerana kami sudah tidak bersependapat. Anak-anak akan ikutlah, kalau anak-anak rasa mau ikut saya, tapi kami masih juga suami isteri. Jadi saya pernah bertanya dengan dia, kamu tidak rasa ini salah kah? Dia katakan tidak, sebab kami tidak bercerai, tetapi kami berpisah saja. Bila kita dengar ini kan, sungguh bijak manusia bermain dengan kata-kata untuk membenarkan kelakuan mereka itu, ya. Dan ini sangat menyedihkan lah, kerana institusi keluarga merupakan unit yang sangat penting
dalam pertumbuhan seorang anak dan pertumbuhan generasi yang bagus. Ya, izinkan saya menggunakan satu teori sekular ini tentang perkembangan seorang individu. Teori ini dinamakan teori Maslow ataupun human motivation. Teori ini telah dibangunkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, di mana dia menerangkan berkenaan tentang motivasi seorang manusia, bagaimana manusia itu mencapai kejayaan. Dalam teori beliau adalah berbentuk piramid, dan yang paling utama iaitu di bawah sekali, yang hold the pyramid, adalah keperluan asas, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya, dan diikuti dengan keperluan keselamatan, di mana seseorang itu harus merasa selamat. Ya, apabila dia berada di luar daripada zonnya, dia harus merasa selamat, di mana dia tahu bahwa ada orang menjaganya, dan juga seterusnya keperluan kasih sayang. Setiap manusia dia memang memerlukan kasih sayang. Dan apabila semua keperluan ini dipenuhi, maka seseorang itu dapat berjaya dalam kehidupannya. Sebagai ibu bapa, kita bertanggung jawab dalam memenuhi keperluan asas tersebut. Itulah tujuan kita. Cuba bayangkan kalau institusi keluarga itu tidak stabil, di mana anak kita berasa tidak selamat dan tidak disayangi. Apa akan jadi dengan mereka? Apa generasi yang mereka akan jadi? Kalau kita melihat generasi sekarang, semakin hari semakin jatuh. Tidak mustahil kan, 5 tahun akan datang, gereja kita tidak akan ada suara sekolah minggu. Tiada lagi PBP. Apabila saya memikirkan ini, saya berasa sangat sedih. Namun begitu, kita masih belum terlambat. Terlambat adalah apabila kita bermula esok dan bukan hari ini. Jadi saya ingin berkongsikan berdasar pengalaman saya juga tentang bagaimana kita dapat menangani isu ini. Paling utama ya adalah kita harus meluangkan masa dengan anak-anak kita. Perlu tahu apa yang mereka buat, tetapi janganlah kita menjadi helicopter parent di mana setiap masa kita harus bersama mengetahui tentang mereka. Tidak, tetapi kita berkomunikasi dengan mereka. Kenali minat mereka, kenali kawan mereka, bawa mereka untuk melakukan aktiviti bersama. Seperti anak saya sendiri, saya dapat rasakan bila dia mula bersekolah, masuk sekolah primary, saya rasa dia semakin berdikari, which is sangat bagus. Tetapi kerana dia berdikari, dia sangat berkawan baik dengan handphone dia. Kerana saya sediakan satu handphone disebabkan oleh PDPR hari itu, dan dia sangat suka bermain online game. Kadang-kadang saya risau juga lah tengok dia melekat saja di handphone. Jadi saya ambil inisiatif untuk mendalami minat dia. Saya dapat tahu bahawa dia suka main game, dan game yang dia suka adalah game Among Us dengan Minecraft. Jadi saya sendiri download game tersebut dengan handphone saya yang tua ini. Saya download dan saya cuba bermain. Kalau saya tidak faham, saya tanya dia, macam mana ini, macam mana itu. Kadang-kadang sebagai ibu bapa, kita harus merendahkan diri juga. Kita harus melepaskan ego kita, bahawa tidak semua benar kita tahu, ya. Tapi sentiasa maintainkan bahawa kita masih bapa dia, kita masih ibu dia. Disiplin itu tetap maintain, ya. Jadi isteri saya juga membantu, di mana isteri saya mencari video di YouTube tentang strategi-strategi yang akan kami gunakan untuk melawan musuh itulah dalam game. Dan inilah cara kami gunakan untuk berkomunikasi dan untuk menyampaikan mesej yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak kami. Dan saya dapati cara ini sangat berkesan. Dan apabila kita cuba mendalami dunia mereka akan rasa bahawa ada orang care. Dan ini saya sangat bersyukurlah kerana saya dengan wife saya, kami bekerja sama untuk membuat ini. Dan walaupun rasa penat, susah bekerja dan sebagainya, tetapi sangat penting untuk kita meluangkan masa
untuk mengenali mereka juga, sebab mereka kan anak kita, ya. Memang susah, sebab kita penat bekerja, dan of course apabila kita balik rumah kita mau berehat. Saya faham sebab saya pun mengalami situasi yang sama. Saya pernah berjumpa dengan seorang pekerja belia ini dulu. Beliau sangat aktif dalam melayani belia lah. Dia pernah berkata dengan saya, kenapa semasa kecil kita sanggup melakukan perkara bodoh? We are doing funny faces lah. Kita tidak boleh lihat apa orang buat. Kita buat masa mereka masih anak kan. Kita buat buruk-buruk muka dan sebagainya hanya untuk melihat mereka ketawa dan senyum dan tidak menangis lagi. Jadi apa bezanya sekarang apabila mereka sudah besar? Tiada beza kan? Cuma cara yang kita gunakan saja yang berbeza. Kalau dulu kita boleh berguling-guling untuk buat mereka ketawa, kenapa tidak sekarang? Ya. Jadi saya ingin mengakhiri pengkongsian saya ini dengan mengambil ayat daripada Lukas 11. Di mana dalam Lukas 11 ini dia berbicara tentang peranan kita. Saya petik dari Lukas 11. Siapakah antara kamu selaku bapa akan memberikan ular kepada anaknya ketika dia meminta ikan? Atau adakah kamu akan memberikan kalajengking ketika dia meminta telur? Walaupun kamu jahat, kamu tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kamu. Lebih-lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan rohnya kepada mereka yang meminta dari Bapa. Daripada ayat ini kita lihat, sejahat manapun kita, pasti kita akan memberi terbaik kepada anak-anak kita. Ya, itu memang satu kesusahan. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan, ingin saya beritahu adalah kesusahan itu perlu, karena mendidik anak adalah satu proses yang lama. Ya, dia adalah satu proses. Kalau kamu mau end result dia yang bagus, inilah proses, kesusahan proses itu yang perlu kamu tempuhi. Tapi apabila sudah sampai end resultnya, yang end result maksudnya akhirnya nanti, kamu sendiri yang akan tersenyum, ya, dan bukan menangis. Jadi inilah apa yang kita sebagai ibu bapa kita perlu buat. Kita harus terlibat dengan apa-apa aktiviti yang anak kita lakukan. Ya, kerana daripada pengamatan saya kan, kita sebagai bapa kan, banyak kita tidak terlibat dalam aktiviti anak kita. Kita sering menyuruh isteri kita atau ibu mereka yang terlibat, tetapi kita jarang ada di sana. Tapi hakikatnya kan, anak-anak melihat kita juga. Melihat kita, apabila kita menunjukkan kita tidak berminat, tidak mustahil mereka pun tidak berminat. Apabila mereka tidak berminat, kita tidak akan dapat apa yang kita harapkan dari mereka. Jadi saya ingin menyeru semua kita sebagai ibu bapa yang baru, new parents, ibu bapa yang sudah lama, marilah kita bersama-sama berganding bahu bersama-sama kita untuk melahirkan satu generasi Kristian yang kuat, generasi Kristian yang akan mengubahkan dunia ini, generasi Kristian yang akan mengubahkan komuniti kita, generasi Kristian yang akan mengubahkan negara kita. Jadi sekian saja perkongsian saya pada hari ini, yaitu kesusahan itu adalah satu keperluan. Sekian, terima kasih.